Okey, so kita tengok balik ya. Soalan 4 semalam ada 2 kapal. Okay, satu dia bertolak daripada satu bertolak daripada pelabuhan Q. Okay, lepas tu dia bagi kita had laju lah. So bila kamu jawab soalan A, kita sebenarnya sudah tahulah untuk kapal M ini selepas tijan dia punya kedudukan adalah macam ini. Okay? Maksudnya kedudukan dia sentiasa berubah. Selepas 1 jam satu tempat, selepas 2 jam satu tempat. Faham tak? Maksudnya macam ini. Cikgu split kemudian maksudnya macam ini kejap cikgu cari ruangan. Okey. Okay. Ini apa punya sini. Okay. So kamu kena faham ialah untuk kapal M ini dia mula-mula bertolak dari sini. Lepas tu dia jalan dengan had laju 6I tanpa 8J. Okey. Selepas 1 jam cikgu cakap selepas 1 jam dulu Okey, selepas 1 jam kamu kena fahamlah kapal ini sudah jalan 6I tanpa 8J. Jadi akan ada di sini. Kedudukan baru dia selepas 1 jam. Manakala untuk kapal N, dia bertolak daripada Q, iaitu apa kedudukan dia? 50, 20. Okey, lepas itu selepas 1 jam dia bergerak negatif 4I tanpa 4K. Okey, di mana ini ialah negatif I tanpa 4J selepas 1 jam. Selepas 1 jam. Kalau ini dia bergerak 6I tanpa 8J. So, kapal N ini mula-mula di sini. Lepas tu dia sudah ada di sini. Ini ialah kedudukan mereka selepas 1 jam. Okay. Bila selepas 2 jam, keadaan akan berubah. Keadaan akan berubah di mana pelabuhan tak bergerak sebab pelabuhan memang tetap. Tapi kedudukan kapal itu akan bergerak. Di mana kali ini M kamu bukan 6I tanpa 8J lah. M kamu sudah jadi 12I tambah 16J. Manakala untuk kapal ini, dia akan jadi negatif 8I tambah 8J. Berarti itu maksudnya. So sekarang kalau selepas T saat selepas T saat selepas T saat kamu kena faham pergerakan kapal M ini ialah 6TI tambah 8TJ. Iaitu apa yang catat di sini. Boleh? 6TI tambah 8TJ. Manakala untuk kapal N, jarak yang dia bergerak ialah negatif 4TI tambah 4TJ. Ini ialah jarak yang dia bergerak. Okey? Yang kamu kira semalam, ini jarak bergerak dia lah negatif 4TI tanpa 4TJ. Yang kamu kira semalam ini, B itu ialah kedudukan baru dia lah OB sama dengan OQ tambah QB. Jawapan ini, jawapan ini ialah kedudukan ini Kejap. Yang awak kira semalam di jawapan A ini ialah kedudukan kapal ini, daripada titik asaran. Tak semestinya segaris dengan garis inilah. Mungkin cikgu tukar tempat kejap. Cikgu pendekkan dia sikit. Cikgu pendekkan dia sikit. Okay. So yang kamu kira semalam jawapan A kamu ialah daripada titik asaran sampai ini. Okay. Garis hijau ini tak semestinya sama dengan garis ini Cikgu tak tahu dia sama tak sama. Kalau sama-sama lah, tak sama lah. Cikgu tak tahu Cikgu sengaja asingkan lah sebab bukan dia tak semestinya sama. Okay. So sekarang kamu ada di tempat A kamu ada vektor kedudukan kapal N selepas T jam dan kamu juga ada ini. Ini ialah kedudukan kapal itu selepas T jam.
Vektor kedudukan selepas T jam. Boleh? Okey. So sekarang kita nak jawab soalan B ya. Semalam kita tak habis buat ialah soalan B. Okey, kejap. Cikgu hantar gambar ni ke bawah kejap. So ini ialah selepas T jam Selepas T jam. Kejap sebab tadi kopi tak habis. Okay. So ini cerita untuk soalan B cerita untuk soalan B. Okay. Dia nak kapal M ini memintas kapal N. Semalam cikgu sudah katalah dia sebenarnya hanya akan memintas kalau pada satu masa yang sama mereka berada pada kedudukan yang sama. Okay. Kalau mereka berada pada kedudukan yang sama tapi masanya berlainan, seorang pukul 8, seorang pukul 9, dia pun tak memintas atau dia tak bertemu. Okay. Dia hanya akan bertemu kalau masa yang sama, kedudukan yang sama. So apa yang kita perlu buat ialah untuk soalan ini awak kena tahulah pada satu masa tertentu, sebab sekarang kita tak tahu apa nilai T lagi. Kita tak tahu apa nilai T tu kalau dia bertemu sebab soalan pun kata kalau dia bertemu apakah masanya. Maksudnya memang kita tak tahulah dia bertemu ke tak bertemu. Tapi katakan sekarang dia bertemu pada masa T. So jika kalau kita nak kata kedudukan mereka adalah sama, apa yang kamu tahu tentang vektor warna kuning dan vektor warna hijau ini? Ini ialah vektor kedudukan Apa yang kamu tahu tentang dua vektor ini? Kalau mereka bertemu. Boleh? Ada sesiapa? Boleh, sebab soalan ini lebih kepada kefahaman Dia kira sebenarnya tak susah, tapi nak faham cerita dia. Siapa boleh bagi idea apa yang kamu tahu tentang dua vektor kedudukan ini supaya ini nak membawa masuk mereka berada pada kedudukan yang sama. Sebab masa kita sudah kontrol iaitu T jam. Apa yang kamu tahu tentang dua vektor ini untuk menunjukkan mereka berada pada kedudukan yang sama? Siapa boleh? Cikgu. Antara yang mana vektor ke ataupun yang vektor warna kuning ini iaitu vektor kedudukan untuk kapal M selepas T jam dan vektor warna hijau. Vektor warna hijau ini ialah vektor kedudukan kapal N selepas T jam. So apa yang awak tahu tentang dua vektor ini kalau mereka bertemu? Ini ialah vektor kedudukan. Maksudnya dia sentiasa mula daripada O kepada dia. Kalau dia tak selari? Kalau dia tak selari, adakah mereka akan bertemu? Kamu kena faham warna hijau ini bukan kapal N ini kapal N ini bukan jalan atas ini. Kapal N jalan di sini. Jalan di sini. Hanya ini ialah vektor kedudukan dia. Maksudnya kita selalu rujuk dia kepada titik asaran. Kalau vektor vektor kedudukan, maksudnya kita selalu rujuk kepada titik asaran. Okay. So untuk kapal N ini, kalau kamu nak kata di mana laluan dia di sini sebenarnya. Laluan dia di sini. Kalau kapal M, kamu akan rasa memang sama. Kenapa sama? Sebab dia memang bertolak daripada titik asaran. Tak boleh. Okey, cikgu tukar lagi cara sebut saya. Okey, kalau ini ialah vektor kedudukan untuk kapal M selepas T jam, cikgu nak tanya, apakah koordinat titik ini? Apakah koordinat titik ini? 6T, 6T, 8T lah. Okay? Di mana macam hari itu siapa yang cakap Frisa yang cakap ikut koordinat dia. Okay?
So sama jugalah. So kalau sekarang cikgu bagi vektor, cikgu nak tahu apa koordinatnya, ikut koordinat dia. Sebab kamu kena faham 6TI tanpa 8TJ memang daripada titik asaran sampai kedudukan semasa dia. Okey, boleh ya? Okey, bagaimana pula dengan ini? Cikgu tukar warna ungu. Bagaimana pula dengan ini? Apakah kedudukan dia? Apakah koordinat dia? Cikgu kena baca ikut yang pertama ini ke yang kedua ini? Maksud saya, cikgu kena tulis negatif. Kejap. Sorry. Ini memang ini selepas 1 jam punya kan? Ini baru betul. Kejap. Cikgu punya gambar aja tak betul. Ini di bawah tadi. Okey. Yang ini tempat pergerakan dia. Jawapan atas ini apa siapa sudah buat apa jawapan dia? Semalam punya ada orang sudah buat ringkaskan ini? Apa jawapan kamu? Tak ada orang buat. Tak ada orang buat, kita buat bersama. Okey. Ini ialah 50I tambah 20J. Okey, buka kurungan. Siapa tahu siapa cakap? Sebab ini soalan ini sebenarnya dia soalan kebat dah. Cikgu cuba terangkan kepada kamu, sebenarnya bukan semua orang akan tahu. Cikgu terpaksa cakap bukan semua orang tahu sebab ini soalan melibatkan kehidupan harian. Okay? So siapa boleh, siapa cakap ya. Okay, buka kurungan, siapa boleh? Cikgu terus bagi jawapan yang cikgu dah garis hijau tu. Oh, okey, sudah ada jawapan ya. Okey, kejap. Kalau sudah ada jawapan, sebab tadi cikgu tanya tak ada orang bagi. Okey, kata cikgu padam sebab yang atas ini okey lagi. Okey, jawapan? 50 tolak 4T. 4T. Tambah dengan 20. Yang tu berapa? Tak nampak. Ini T, ini tambah 4. Boleh? Tambah 4T. Tambah 4T. Boleh ya? So cikgu tulis balik ya. So untuk gambar rajin, mak. Cikgu kecilkan sikit ya. Untuk yang warna hijau ini ya, daripada O pergi kepada tempat ini, dia punya vektor ialah vektor ini ya, ialah 50 tolak 4T I tambah 20 tambah 4TJ. Okay, cikgu labelkan ini sebagai kedua. Sekarang soalan saya untuk nak tahu kedudukan kapal ini ataupun koordinat kapal N selepas T jam, cikgu nak ikut yang nombor 2 warna ungu ini punya ke ataupun cikgu nak gunakan nombor 1 punya? Nombor 1 ialah jarak yang dilalui oleh kapal N. Okay, kalau kamu tengok nombor 1 ialah ini. Nombor 1 ialah ini. Jarak yang dilalui oleh kapal N. Okey, nombor 2 warna ungu punya ialah kedudukan daripada O sampai kapal baru. Kapal baru. Kedudukan baru bagi kapal N. So mana satu? Cikgu nak ikut 1 ke nak ikut 2 kalau nak tahu koordinat titik ini? 2. Okey, nombor 2. Kalau kita nak ikut koordinat punya, kita selalu ambil daripada vektor yang bertolak daripada O. So kalau kamu tengok warna hijau punya ini ialah daripada O kepada dia. Kalau negatif 4TI tanpa 4TJ, itu ialah daripada perabuhan Q pergi dia. Okey, yang ini. Yang ini ialah daripada kapal Q, perabuhan Q kepada dia. Dia bukan mula daripada O. So kita akan gunakan warna ungu punya yang ini. Okey, yang ini. Kejap, cikgu tulis keluar dulu panjangnya. Okey, kejap. Okay, iaitu 50 tolak 4T, kemudian 20 tambah 4T. Boleh ya? Ini tatan daripada vektor yang warna hijau punya. Yang ini tatan daripada vektor yang warna kuning. Yang ini kenapa tak ada pilihan macam tadi ada 1, 2 sebab yang ini memang dia bertolak daripada O. Dia bertolak daripada O, maka yang kita tulis itu memang O kepada dia. So tak payahlah cikgu tanya apa mana satu nak pilih lah. Memang ada satu vektor aja. Tapi untuk kapal N ini ada satu yang dia gerak,
yang ada satu yang kita rujuk kepada titik O. So, kalau nak bagi dua kapal ini bertemu, apa yang kamu tahu tentang koordinat ini? Sama. Mereka mesti sama. Maksudnya mereka mesti mempunyai titik koordinat yang sama, baru dia akan bertemu. Maksud saya macam inilah. Awak bayangkan, okay, kalau koordinat M kamu, okay, cikgu pakai nombor aja. Ini ialah 2, 4. Koordinat N ini ialah 5, 6. Mereka akan bertemu tak? Tak bertemu kan? Sebab seorang akan berada di sini. Okay, kejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, kejap. 3, 4, 5, 6. Seorang berada di sini. Ini M. Seorang lagi di sini. So mereka tak bertemu lah, mereka jauh. Okay, seorang di sini, seorang di sini. Okay, kalau saya ubah ini kepada 5, 4, bertemu tak? Bertemu tak? 5, 4 dengan 2, 4. 5, 4 di sini. Okay, tak bertemu jugalah, seorang di kiri, seorang di kanan. Cikgu selalu kata macam cerita Tamil tu. Yang watak perempuan dengan watak lelaki tu. Seorang di kiri, seorang di kanan. Mereka lari hadap, itulah cerita dia lah. So, dia hanya akan bertemu kalau mereka dua-dua mempunyai koordinat S dan koordinat Y yang sama. Ataupun mereka mempunyai koordinat yang sama. Boleh So, kita akan gunakan konsep ini. Kita cukup padam. Kita akan gunakan konsep ini. Kalau mereka nak memintas, mereka mesti mempunyai koordinat yang sama. Tapi sekarang kita nampak berbeza kan? Tak apalah, kita bandingkan. Okay? Maksudnya sekarang 6T, 8T mesti sama dengan 50 tolak 4T, 20 tambah 4T. Kalau bertemu. Sekarang kita tak pasti dia bertemu tak, sebab soalan tanya kita lagi. Tapi kali ini dia bukan pakai istilah bertemu, dia pakai istilah memintas. Kalau dia memintas, kita mesti boleh tulis koordinat ini sama dengan koordinat ini. Tapi sekarang kita tak pasti sebab soalan tanya kita. Okey, kalau sekarang soalan kata, okey, jika kapal M memintas kapal N, nyatakan masa memintas. Tak ada ayat pertama ni. Tak ada ayat pertama ini. Okay, tak ada ayat pertama ini. Dia terus tanya belakang. Maksudnya kita sangat pasti dia memintas. Sangat pasti dia memintas. Tapi sebab dia ada ayat pertama ni, ada soalan pertama ni, maksudnya walaupun cikgu katalah pattern soalan macam ini biasanya memang memintas. Tapi kita kena tunjukkan dulu kenapa kita tahu dia memintas. Okay? Kenapa kita tahu dia memintas? So maksudnya kita kena carilah apakah satu nilai T kalau saya masuk dalam ini, cikgu akan dapat koordinat S dan koordinat Y yang serupa. Koordinat S dan koordinat Y yang serupa. So maksudnya kita akan buat kerja macam ini. Awak akan bandingkan koordinat S dengan koordinat S. Awak buat bandingan ini. Okey, lepas tu awak buat pula bandingan koordinat Y dengan koordinat Y. Okey, kalau kamu tengok di sini, okey, kalau saya bandingkan koordinat S, Syikin cikgu akan dapat apa? Apa sama dengan apa? 6T sama dengan 50 tolak 4T. Okey, kamu cuba selesaikan. Cikgu tunggu jawapan daripada kamu nanti. Okey, Farisa, kalau saya bandingkan koordinat Y, apa jawapan pula? Apa yang saya boleh tulis? 8 sama dengan 20 tambah 8 saja. 8T. 8T sama dengan 20 tambah 4T. Farisa tolong selesaikan. Okey, Syikin sudah 5. 5 Okey. Ngangan 5 Okey. Farisa you dapat berapa? 5. Okey. So kalau kamu dua-dua dapat nilai yang sama, maksudnya dia memintas. Kalau kamu tak percaya, kamu tengok awak dapat jawapan 5 cikgu masuk 5 ke dalam ini. Cikgu masuk 5 ke dalam ini. Kamu boleh tengok. Kalau saya masukkan 5 ke dalam ini, 6 kali 5 30. 8 kali 5
Kalau sebelah sini 50 tolak 4 kali 5, tolong cikgu kira betul tak 30? 50 tolak 4 kali 5. Betul kan? Okey, lepas tu awak cuba pula 20 tambah 4 kali 5. Dapat tak 40? Dapat. So kamu akan dapati selepas T jam, iaitu selepas 5 jam, kapal M berada di kedudukan 30-40, kapal N pun berada di tempat 30-40. Okay? Maka kita akan kata mereka memintas lah. Okay? So maksudnya sekarang bila awak jawab soalan ini, awak dapati dua nilai yang sama, maka awak buat kesimpulan mereka memintas. Okey, kita pakai istilah yang ditanya oleh soalan inilah. Okey, kalau dia kata bertemu, kita pun tulis bertemu di sini. Kalau dia kata pelanggar, kita pun tulis pelanggar di sinilah. Ikut istilah dia. Okey, so dia kalau kata memintas, kita pun pakai ayat memintas. Okey, dan soalan tanya kalau dia memintas, okey, nyatakan masa mereka memintas. So masanya adalah masa dia ialah 5. Okey, masa dia ialah 5. So ini jawapan untuk soalan ini. Okey ya. Okey, kejap cikgu nak tunjukkan kalau jenis tak memintas ya. Cikgu soalan ini cikgu tak tahu dalam exam apa bentuk soalan boleh dikeluarkan ya. Okey, yang ini awak nampak pelabuhan, awak nampak kapal, cerita macam ini. Cikgu pernah nampak lagi ada soalan 2 buah kereta daripada kedudukan yang berbeza, jalan atas jalan yang berbeza, dan dia tanya 2 kereta itu bertemu tak? Ataupun kemalang bila sampai simpang itu, adakah mereka akan langgar? Okay? So kamu kena faham. So cikgu cuba cerita-cerita apa-apa yang ada kaitan yang cikgu boleh fikir untuk kamu lah. Sebab cikgu sebenarnya tak tahu dalam exam ataupun bila keluar dalam SPM apa bentuk soalan boleh diuji apa bentuk soalan boleh diuji. Dia bukan tiap kali macam ini. Awak kena tangkap konsep dia aja. Maksud saya kalau tidak memintas apa maksudnya? Tidak memintas ialah macam ini. Katakan tadi kita dapat satu ialah 6T 8T. Yang satu lagi kita mungkin dapat 50 tolak 4T dan kita dapat 2T tambah 10. Contohlah ya, contoh. Okay? So untuk semak dia memintas tak memintas, kita akan buat macam tadi kan, kita akan buat sama dengan. So nanti awak pun akan buatlah 6T sama dengan 50 tolak 4T. Cikgu sengaja pakai atas sama so awak dapat jawapan 5. Kalau awak panting koordinat Y dia ialah 8T sama dengan 2T tambah 10. So di sini T kamu berapa? Tolong kira kejap. 5/3 betul? 5/3 betul? Betul. Betul. Masa dalam pecahan tak ada masalah Masa boleh dalam pecahan So bila awak dapat 2T yang berbeza, cikgu akan kata dia tak memintas lah. Dia tak memintas. Kalau tak percaya awak boleh cuba. Kalau saya masukkan T sama dengan 5, kalau T sama dengan 5, waktu itu kapal, cikgu masih panggil ini kapal M, ini kapal N Yang ini dia akan berada di 30-40. Tapi untuk kapal N, bila masa dia ialah 5, dia akan berada di berapa? 30 juga kan? Sini 30 juga, tapi belakang berapa? 20. So mereka tak bertemu. Sebab bila T sama dengan 5, kapal M berada di kedudukan 30-40, tapi kapal N 30-20. Maksudnya kalau dalam sata katesan, seorang di sini, seorang walaupun dia juga 30, koordinat S dia 30, tapi dia bawah sikit. So mereka tak bertemu. Masih ada jarak di antara mereka. Begitu juga kalau awak cek dengan 5/3. Kalau awak cek dengan 5/3, boleh cuba cek kejap. Kamu tengok apa jawapan dia. Kalau 5/3, ini 10 betul. Salah cakap ini 10. Ini susah sikit. 40/3. 40/3. Sebelah sini berapa? Berapa kira kejap? 130. 100?
30 30 per 3. per 3. Okey, belakang 40 per 3, betul? Okey. So kalau kamu tengok, mereka mempunyai koordinat Y yang sama, iaitu 40 per 3. Tapi seorang ialah 10, 40 per 3, seorang ialah 130 per 3. So dia koordinat Y sama, X tak sama. So mereka tak bertemu juga. So dia hanya akan bertemu kalau dua kedudukan itu adalah sama. Kedua-dua koordinat. Koordinat X, koordinat Y kena sama. Maksudnya bila kita selesai macam ini, kita akan dapat nilai T yang sama. Nilai T yang sama. Ini cikgu tanya awak memintas tak memintas. Cikgu pun boleh tanya, mungkin awak sudah dapat, okey, inilah kedudukan vektor M, inilah kedudukan vektor N. Cikgu mungkin boleh tanya kamu juga, bila T sama dengan 4, adakah dua ini akan bertemu? So apa yang awak buat, awak masukkan 4 ke dalam ini, kalau awak dapat dua koordinat yang sama, awak kata mereka bertemu. So soalan boleh pusing, dia bagi T, dia tanya. Ataupun soalan boleh tanya. Okay, soalan boleh kata, mereka bertemu bila T sama dengan 5. Dan soal cikgu tanya, bila mereka bertemu? Ataupun, bukan bila, di mana mereka bertemu? Nyatakan kedudukan mereka bertemu. So contohnya kalau soalan tadi, kamu akan nampak dia bertemu di tempat, apa tadi jawapan dia? Tadi apa jawapannya? 30, 40. Dia bertemu di kedudukan 30, 40. So berkandung kepada macam mana saya nak tanya soalan ni. Dan ini cikgu sebenarnya tidak mampu bagi awak semua. Terlalu banyak soalan ini. So cikgu sebenarnya hanya tengok contoh-contoh yang ada, cikgu pilih 1-2 sebagai wakil sajalah. Nak suruh cikgu tunjukkan semua tak mungkin, dan sangat pasti dalam SPM dia akan keluar lagi satu soalan yang cikgu tak pernah nampak. Mungkin awak kata, cikgu buku rujukan asyik 2-3 ini saja. Sebenarnya datang daripada buku rujukan selalu ialah mereka ambil daripada soalan SPM, mereka cron. Maksudnya mereka buat soalan mirip kepada soalan SPM. Itu sebenarnya akan rasa, cikgu soalan kepak ini saja 2-3 dia pusing. Sebenarnya tak. Dalam SPM nanti akan, kalau dia nak jadikan tajuk ini sebagai tajuk baru, dia akan keluar lagi satu soalan yang kita tak pernah nampak. So kamu memang kena faham konsep. So cikgu akan bagi, awak tengok sejak part kedua kan cikgu mula selalu habis chapter ini, cikgu mesti bagi awak soalan kebat dan cikgu cuba terangkan. Awak cuba tangkap sikit. Mungkin sekarang awak tak faham, tapi bila awak dengar sampai tingkatan 5, masih lagi setiap topik belakang tu ada benda-benda macam ni, lama-lama awak boleh tangkap idea dia. Sebab soalan ini sebenarnya tidak boleh cikgu ajar awak sebenarnya. Awak kena fikir sendiri sampai dari awal sampai akhir. Okay, so kita pergi kepada soalan 5. Ini soalan macam fizik balik. So itu sebenarnya kalau kamu tengok fizik dengan matematik tambahan sebenarnya hubungan sangat rapat. Okay, kalau sekolah-sekolah yang kecil punya, kamu akan selalu nampak cikgu fizik dia juga lah cikgu MX dia. Kita sekolah besar tak payahlah. Okay, so cikgu lama-lama tak ajar fizik, cikgu pun tak ada fizik sudah. Cikgu pun memang dulu tak suka fizik. Cikgu tak suka sains sebenarnya. Okay, boleh pergi sini. So kalau kamu tengok, Raja menunjukkan satu bong yang meletup pada 4 cepisan ABCD dengan keadaan setiap cepisan mempunyai momentum yang diwakili oleh satu vektor. Lihat, ini dia meletup, kemudian ada empat benda keluarlah. Okey, berdasarkan prinsip fizik. So di sini satu awak tak payah risau, kalau cikgu nak uji fizik, cikgu mesti beritahu kamu apakah konsep yang diuji. Macam cikgu sebenarnya tak ingat apa itu momentum sudah. Cikgu tak ingat apa momentum sudah. Tapi soalan memberitahu saya, dia akan beritahu kita lah. Sebab kamu kena faham, maths tambahan juga dipelajar oleh pelajar yang tak belajar fizik. Budak 4K1, macam nak jawab soalan ini? Dia tak belajar fizik pun. So dia tidak akan bagi macam ni. Kecuali yang jenis sangat common sense punya. Baru dia tak cakap. Kalau jenis ini hanya orang fizik belajar, orang lain tak belajar, dia mesti cakap. Dia mesti cakap. So dia kata berdasarkan prinsip fizik, hasil tambah semua vektor momentum ialah vektor sifar. So sekarang soalan tanya, cari vektor momentum bagi cepisan B. So, kalau kamu tengok cikgu bagi D, cikgu bagi A, cikgu bagi C, tapi cikgu tak bagi B. Dan soalan tanya awak, apakah momentum untuk cepisan B? Dan tulis dalam sebutan IJ. Maksudnya awak mesti bagi cikgu berapa I tambah berapa J. Tak boleh dalam bentuk laju.
So macam nak jawab ini? Cikgu tangkap, ini tak susah sangat. Cikgu tangkap orang cuba jawab lah ya. Ada ni boleh tak? Gunakan idea ini. Prinsip fizik ini. Hasil tambah semua vektor momentum ialah vektor sifar. Maksudnya semua ABCD itu sama dengan sifar ke cikgu? Semua momentum dia lah. So apa yang cikgu nak tulis? A tambah B tambah C tambah D sama dengan A kosong. tambah B tambah C tambah D sama dengan kosong. Okey, kepulan dulu. Okey, sambung. A 2J tambah tak B. B yang benda kita tak tahu kan? Okey. Tambah dalam kurungan dalam kurungan. Oh, tak payah kurungan. Okey, kejap. Tak payah kurungan. Okey, sambung. I tolak 4J. Okey, I tolak 4J. Tolak 3I tambah J. Okey. So memang kalau ini melibatkan tambah, awak tak letak kurungan tak apa. Kalau melibatkan tolak mesti ya. Okey, sama dengan kosong. Okey. So sebenarnya di sini ialah vektor sifar. Vektor sifar sebenarnya cikgu bukan tulis kosong. Cikgu sepatutnya tulis apa simbol untuk vektor sifar? Kosong gelombang. Kosong gelombang baru betul Okey, kosong gelombang kalau cikgu nak tulis dalam IJ berapa I berapa J? Sebab kalau kita biarkan dia dalam kosong gelombang nanti tak boleh ringkaskan. So kamu kena faham ialah kalau dia ialah vektor sifar kosong gelombang dia sebenarnya berapa I berapa J. Okey, kejap cikgu enlarge untuk kamu dulu sebab tak ada kaitan dengan atas sudah. Okey. Berapa I berapa J? Siapa tahu? Kosong I kosong J. Ya, kosong I kosong J. Sabar. Okay. So ini sepatutnya ialah kosong I tambah kosong J. Okay So ada ni tadi kan? Okay, ada ni sambung. Vektor B ya. Kita nak B ya. Asingkan I dengan J. Okay, macam mana? Dia jadi 2 Okey. Kalau di sini awak nak asingkan I dan J, P itu macam mana? So ada berapa cara kamu buat Kalau di sini awak nak asingkan I dan J, maka macam vektor sifar juga. B ini vektor B ini awak pun tulis awal-awal dia dalam I dan J. Sebab soalan kata nanti kan, cari vektor momentum bagi cepisan B dalam seputang I dan J. So B ini awak boleh terus tulis I, J. Hanya kita sekarang tak tahu nombor ini. Kita tak tahu nombor ini. Tak tahu berapa I tanpa berapa J. So apa yang kita buat, kita wakilkan dengan satu huruf. Sebab kalau awak tulis I tanpa J, maksudnya awak satu I, satu J. Tapi sekarang saya tak tahu berapa I, berapa J. So awak wakil dengan satu huruf di sini dan satu huruf di sini. Huruf apa you nak, cikgu ikut awak. K. K dan satu lagi? L. L boleh Hanya kalau siapa yang nak wakilkan dengan L, tolong tulis simbol macam ini. Ataupun huruf besar. Jangan huruf L jenis kecil sebab lama-lama nanti awak ingat itu ialah satu. Boleh Okey. So cikgu masukkan dulu So ini jadi 2J tambah KI tambah LJ tambah I tolak 4J kejap tolak 3I tambah J. Sekarang baru kita boleh ikut I vektor Okey, you buat. Kejap okey. Okey, you buat. Nak macam mana? Negatif. Negatif. Negatif 3. Negatif 3.
Tolak 4 Tolak 4. tambah K. Okey, kejap mungkin cikgu punya IJ nampak. Okey, kejap. Ini 2J kan? Ini 2J kan? Okey, cikgu warnakan sini sikit. Ini 2J, ini LJ. Ada J lagi, ini tolak 4J. Ini tanpa J. Itu sebabnya cikgu sendiri tak suka gunakan IJ. Sebab pening. Cikgu suka gunakan vektor lajur. Sebab nampak atas bawah. Okey, tak apa. Cikgu warnakan dulu. Ini I punya. Ini I punya. Ini pun I punya. Ini pun I punya. Ini pun I punya. Okey ya. Semula. Kita semula. Okey. Okey. What? Okay. Hmm. K tambah 1 tolak 3 sama dengan 0. Okey. So boleh ya. Kita sebenarnya boleh macam ini. Walaupun kawan kamu tidak ringkaskan sebelah sini dulu, dia terus buat bandingan sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. So sebelah kiri dia nampak ada K biru punya, ada K, ada tambah 1, ada tolak 3. So dia terus tulis dan sebelah kanan nampak ada kosong. Boleh buat macam ini. Okey, sambung. 2 tambah L tolak 4 tambah 1 Kejap. 2 tambah L tolak 4 tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini yang kita banding yang warna kuning punya, iaitu vektor J punya. Boleh Kamu boleh ringkaskan dulu, baru I banding dengan I, J banding dengan J, ataupun sebenarnya boleh sebelum ringkas terus buat bandingan. So, okey, tak ada masalah. Okey, sambung. Selesai satu-satu ke buat persamaan serentak? Persamaan serentak. Kenapa nak buat persamaan serentak Kalau kamu tengok persamaan yang warna biru itu, dia ada berapa unknown di situ? Berapa benda yang tak tahu? K saja kan? Kalau warna kuning punya? 1. Satu juga kan? Kalau macam ini kita tak payah buat persamaan serentak. Kita akan buat persamaan serentak. Contohnya kalau sebelah sini ada K, ada L. Sebelah sini pun ada K, ada L. So nak buat persamaan serentak ataupun tidak, kita hanya boleh buat keputusan bila kita sudah dapat ni. Lepas tu baru tengok, ini hanya ada K, ini hanya ada L. Itu maksudnya sendiri-sendiri buatlah. Okey, boleh ya? So ini tak payah buat persamaan serentak. Okey, selesai kan warna biru punya, cikgu nak jawapan. K sama dengan 2. K sama dengan 2. Okey, sebelah kuning punya cikgu nak jawapan. L sama dengan 1. L sama dengan 1 Macam mana awak kira ini terpulanglah. Ada orang dia ringkaskan dulu, lepas tu baru pindah kanan. Ada orang pindah kanan dulu, baru ringkaskan. Okey saja, tak ada masalah. Ada orang terus tekan kalkulator. Boleh 2 tambah ini awak tekan X yang warna pink itulah. Tolak 4 tambah 1 sama dengan 0. Shift calculate, terus dapat jawapan. Boleh. Sebab di sini tidak melibatkan persamaan serentak, tidak melibatkan kuadratif. Awak sebenarnya boleh terus tekan kalkulator bagi saya jawapan. Sebab memang tidak ada peruntukan markah di antara mereka. Okey, hanya satu saja. Cikgu tidak galakkan kamu sambil pindah, sambil ringkas. Pening awak. Tolong nak ringkas, nak pindah. Siapa dulu tak kisah. Tapi jangan buat dua kerja serentak. Betul tak apa. Salah rugi awak sendiri ajalah. Okay. So di sini kita, sudah jawab soalan. Soalan kata cari vektor momentum bagi sepisan B dalam sebutan I dan J. Masukkan K dengan L tu dalam I dengan J. Okey kejap. Cikgu cari ruangan dulu So, macam mana saya nak tulis? 2I tambah J. Okey, 2I tambah J. Okey, kalau nak tulis B lah. Okey, kalau tak nak tulis, boleh tulis saja 2I tambah J. Itu jawapan kita. Kalau awak bagi jawapan macam ini, awak tak dapat markah terakhir. Tak dapat markah terakhir. Okey. Okey, soalan B. Seterusnya, hitungkan vektor unit dalam arah bagi vektor momentum cepisan B. So sebenarnya apa yang dikendaki oleh saya? Pelik ayatnya. Tapi sebenarnya satu benda je aku nak cakap aja. Apa yang saya nak? Saya nak apa sebenarnya? Vektor unit. Saya nak vektor unit.
Dan kita kan memang ada rumus untuk vektor unit. Vektor unit bagi apa? Bagi cepisan B. Maksudnya awak ambil jawapan ini, kita gunakan rumus vektor unit, kita dapat jawapan. Itu saja. So soalan ini sebenarnya tak susah. Soalan ini sebenarnya tak susah, tapi dia pusing-pusing buat kita takut. Soalan 5 ini sebenarnya okey. Bagi saya, antara 4 soalan ini yang paling susah ialah soalan 4. Soalan 4. Soalan 4 ini, pertama kali saya nampak soalan pattern ini, cikgu pun ambil masa nak fikirkan dia. Waktu itu Spiderman. Waktu itu yang soalan cerita ini, maksudnya cikgu katalah, dia tak akan sama, dia akan tukar-tukar cerita dia. Pertama kali cikgu jumpa soalan ini, waktu itu dia cerita Spiderman. Dia kata ada 2 Spiderman. Dalam satu pameran di shopping center. Seorang Spiderman pemula dari sini, seorang pemula di sini, dan dia bergerak dengan kelajuan macam ini, arah macam ini. Soalan itu tanyalah, ada dah dua Spiderman itu akan langgar. Ini yang cikgu pernah nampak. Cikgu pernah nampak cerita lebih kurang macam ini. Kereta langgar satu lagi ialah apa satu ialah cicak, satu ialah cicak makan apa? Cicak makan spider kan? Bukan. Hari tu cicak dengan apa? Saya tak ingat apa cerita, nyamuk. Cicak dengan nyamuk kot. Cicak di satu tempat, nyamuk di satu tempat, mereka bergerak dengan vektor macam ini. Soalan dia, adakah cicak itu sempat makan nyamuk? Itu soalan dia. So dia hanya akan sempat makan dia kalau mereka pernah ada di kedudukan yang sama. Dia buat cerita macam-macam lah. Dia buat cerita macam-macam, tapi dia tak lari daripada inilah. Mereka bertemu, berlanggar, mereka sebenarnya berada di kedudukan yang sama. Maksudnya mereka ada vektor kedudukan yang sama. Sebenarnya itu yang nak diuji. Yang satu lagi yang inilah. Yang cikgu kata ini dalam satu garis lurus. Ini cerita yang cikgu pagi ini yang paling direct punya. Dia ada dalam satu garis lurus. Macam cikgu pernah cakap kan, dia boleh tanyalah, dia boleh bertemu sekolah boleh nampak hospital tak? Sebenarnya dia nak tanya mereka segaris tak? Kalau segaris tak nampak. Ataupun cikgu pernah nampak lagi satu soalan ialah nak bina satu jalan lurus. Dia nak bina satu jalan lurus, dia tanya, boleh tak kita bina satu jalan lurus yang menghubungkan balai polis, sekolah dan hospital? Sebenarnya soalan dia, adakah mereka segaris? Kalau mereka segaris, kita boleh bina satu jalan lurus terus sambungkan ketiga-tiga tempat ini. Kalau dia tak selurus, tak boleh. Dia kena ada simpang, pusing-pusing baru sampai. So soalan macam-macam ada. So kalau kamu ada masa, kamu sebenarnya boleh pergi tengok soalan-soalan jenis ini dan cuba jawab. Kalau soalan itu tak dapat jawapan betul, awak sebenarnya boleh PM cikgu lah. Walaupun dalam kelas biasanya cikgu habis ulang kaji semua topik, baru cikgu bagi awak tanya soalan yang awak cari di rata-rata tempat, tapi awak boleh PM cikgu, tanya cikgu macam ini okey tak? Cikgu boleh jawab cikgu boleh jawab. Tapi kalau boleh bagi saya jawapan lah. Dan bagi saya tengok soalan, bagi tengok penyelesaian awak. Jangan suruh saya jawab habis. Cikgu lebih berminat tengok kerja awak. Lepas tu dari kerja awak, cikgu tegurlah apa kelemahan lagi ada. So dalam buku teks sebenarnya pun ada banyak soalan yang bercerita punya. Ini cikgu rasa ada 2-3 soalan cikgu memang ambil daripada buku teks. So tajuk ini cikgu mengajar sampai sini. So kita hari ini habis lebih awal sikit. So kamu siapkan latihan ini. Nanti cikgu tutup record kejap.